adalah kehidupan hati, mengeluarkan manusia dari kancah kejahilan dan wujud sebagai cahaya menyinari kegelapan. Dengan menimba ilmu, seorang hamba dapat mencapai darjat insan-insan terpilih di dunia maupun di akhirat nanti. Mengejar ilmu itu ibadah, iaitu semata-mata mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, jika mencari ilmu kerana Allah, maka ia akan membukakan jalan ke syurga. Madrasah Darul Ulum Deoban, sebuah seminari Islam di India, telah ditubuhkan oleh para ulama India Muslim berikutan Perang Kemerdekaan India pada tahun 1857. Ia bertujuan untuk memartabatkan masyarakat Islam mengikut garis Ahli Sunnah wal Jamaah dan memelihara pemikiran Islam daripada pengaruh modernisme serta aktiviti-aktiviti mubalik Kristian dan Hindu. Ianya terletak di Deoban, sebuah bandar di daerah Saharanpur, Uttar Pradesh. Dan Deoban ni alhamdulillah lah satu universiti yang barakah, yang mana tadi kawan-kawan, abang-abang saya dah cakap kan, bagaimana diasaskan universiti Deoban ni 150 tahun dulu, macam mana ulama ni dapat mimpi dia ni untuk menubuhkan satu pusat pengajian Islam di kawasan itu. Maulana Qasim Nanawtawi ini adalah pengasas dia. Dialah yang bermimpi di tempat tu di Deoban sebelah universiti tu, kampus tu, sebelah tepi tu dia ada satu masjid. Masjid dia panggil Catar Masjid. Dalam Catar Masjid ni dia ada sebuah pohon delima. Pohon delima ni, tepi itulah yang Maulana ni tertidur sekejap, termimpi, Rasulullah gariskan tempatnya. Dekat kawasan pokok delima tu, untuk dijadikan tempat pusat pengajian Islam. So bermula situlah Maulana Qasim Nanawtawi dia panggil kawan-kawan dia yang lain-lain, apa kata kita tubuhkan satu pusat pengajian di sini untuk ini. Itulah bermula 150 tahun dulu dan telah melahirkan beratus ribu ulama-ulama yang dalam negara dan luar negara. जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक है, मैंने इस बीच में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इंग्लिश में बीए भी किया और जामिया से भी पढ़ा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दारुल देवबंद से जो कुछ मैंने हासिल किया वो ही असल था। बाकी जो था वो मुझे वो तजर्बात जरूर थे, लेकिन ये कि जो कुछ मुझे हासिल हुआ या जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म का सरमाया है वो दारुल देवबंद की देन है। तो मैं अपने तजर्बात के अंदर इस बात को सबसे अहम समझता हूँ कि दारुल देवबंद का जो तालीमी स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत और इतना कि हर फन के अंदर अल्लाह ताला ने उसमें कुछ ऐसी बरकतें रखी हैं कि वो ज़हन नशीन भी होता है और जिंदगी भर वो काम आता है। Sejarah kehadiran Islam di India memperlihatkan kedudukannya yang unik. India digelar tanah seribu agama yang menjadi tanah suci bagi agama Hindu, Buddha, Kristian, Jaina dan Sikh. Kawasan India merupakan antara kawasan yang menerima pengaruh Islam melalui dakwah dan futuhat pada peringkat awal Islam. Suatu malam, Syekh Maulana Muhammad Qasim Nanawtawi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya, beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menubuhkan sebuah madrasah di bawah sebuah pohon yang rindang di tengah-tengah kampung Deoban. Pembinaan ini pengasasannya dah lama, sejak tahun 1867 lagi. 31 Mei tahun 1867. Tapi macam bagi saya ni, mula mengetahui adanya universiti ini ialah pada tahun 1967. Pada masa itu saya sedang berada di sekolah
sekolah rendah Arab lah. Datang seorang pelajar lepasan daripada universiti ini melawat ke sekolah saya. Dia pun bercerita lah tentang Universiti Darul Ulum ni. Jadi saya dapati banyak keistimewaannya. Antaranya sistem akademik dia. Kini, tanggungjawab pengurusan Darul Ulum Deoban diambil alih oleh salah seorang daripada keturunan Maulana Muhammad Qasim Nanatawi, iaitu Maulana Sufyan Sahab Qasmi Siddiqui. Beliau merupakan rektor di Darul Ulum Deoban. जहाँ तक बुनियादी सहूलियात में तब्दीलियों का ताल्लुक है, उसको दो पहलू से हम देखते हैं। एक है निसाब की तब्दीली और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली। निसाब की तब्दीली में हम ये देखते हैं कि बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का जो मुरतब करदा निसाब था, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मतलब जो उलूम थे उसको रखा, जैसे उक़्ल दस्त को रखा, जोग्राफिया रखा, तारीख रखी। लेकिन वक्त के साथ साथ आज उक़्ल दस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। आज उसकी जगह हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, मैथ की ज़रूरत है और साइंस की ज़रूरत है। तो आज निसाब के अंदर तब्दीलियाँ जो आई है वो इस नौइयत से आई। ये है निसाब की तब्दीली। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली, वो वक्त के ताबे होती है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है। इब्तदा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो था दारुल उलूम वक्फ देवबंद का, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा हो चुका, क्योंकि ज़रूरत भी बढ़ गई, तलबा की तादाद भी बढ़ गई और वक्त का तकाजा भी बढ़ गया। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आई है और निसाब में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं। मसलन ये कि मुगलों के दौर के अंदर फारसी को बहुत बड़ी अहमियत हासिल होती थी, क्योंकि उसकी वो गवर्नमेंट की ज़बान थी। आज गवर्नमेंट की ज़बान जो है वो इंग्लिश है। गवर्नमेंट का भी हमसे मुतालबा है और ये हमारा फर्ज भी है और ज़रूरत का तकाजा भी है कि हम इंग्लिश को और साइंस को और मैथ को, हिंदी को हम निसाब के अंदर शामिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम वक्फ देवबंद इस सिलसिले में बहुत तेज़ इक़दाम कर रहा है और एप्रिशिएटेड। Dari institusi Darul Ulum Deoban ini, cahaya Islam muncul kembali di India sedikit demi sedikit. Metod pengajaran yang digunakan di Darul Ulum ini mengikut silibus pembelajaran pada zaman Rasulullah SAW sehingga abad ke-10 Hijriah, yang menitik beratkan pada sistem belajar tradisional dalam Islam. Metod ini menghubungkan antara pemikiran rasional pelajar dan ilmu Islam tradisional. Lepas tu saya tengok sistem pembelajaran dia agak menarik. Pertama sekali, dia belajar sana 8 tahun lama. 8 tahun bermula daripada apa? Hafaz Quran. Jadi pelajar-pelajar daripada umur 9 tahun dia ataupun lebih awal daripada tu dia dah masuk situ hafal Quran. Satu hari dia hafal satu muka saja. Dulu dipanggil satu ain. Jadi pelajar tu baca daripada pukul 9 sampai pukul 11 ke 10 gitu. Petang nanti dia pergi depan cikgu, ulang balik apa yang dia tahu. Dalam masa 3 tahun, 30 juz tu, dia ingat. Hari demi hari semenjak penubuhannya, Darul Ulum Deoban semakin terkenal di antara pencinta ilmu agama, hinggalah kemasyhuran Darul Ulum sebagai sebuah institusi pengajian Islam sampai ke semenanjung Malaysia. Anak-anak Melayu yang berhasrat untuk menguatkan lagi pendidikan Islam mereka mula tertarik dengan seruan jihad dari Deoban. Dia bermulanya selepas saya mendapat keputusan peperiksaan Ma'had Muhammadi. Masa tu saya belajar di Ma'had Muhammadi tahun 1967. Bila pergi ke Ma'had Muhammadi nak ambil keputusan hari itu, pihak sekolah memberitahu bahawa akan diadakan peperiksaan kembali. Jadi bila dengar tu terkejutlah, kerana biarlah peperiksaan kembali ni sudah tentulah kena baca semula lah semua mata pelajaran tu. Dan bila dapat tahu keputusan kena peperiksaan kembali, saya pun balik bagi tahu kepada bapa saya lah. Dia kata, dan dia tanya saya macam mana. Saya kata kalau kena peperiksaan kembali tu
tak si lah. Lepas tu apa keputusan? Kata nak pergi belajar di India. Jadi belajar di mana? Di Durban. Masa tu kawan saya Nik Rozin. Masa tu dia dia 7. Tapi dia sudah pergi dah ke India. Tahun 66 tu. Sebenarnya saya sambung pelajaran saya belum sempat habis lagi Darjah 6 di Malaysia, iaitu umur saya 11 tahun lebih. Arwah ayah saya telah menghantar saya. Bukan dia yang hantar, mengirim saya melalui seorang ulama Melaka, nama dia Tuan Guru Haji Abdul Wahid bin Osman. Kebetulan dia juga adalah sepupu pada ibu saya. Dan beliau membawa selama 13 orang kanak-kanak, termasuklah saya. Dan saya lah yang paling kecil sekali. Umur saya 11 tahun lebih, dibawa ke India untuk belajar di sana. Jadi pada ketika itu umur saya belum balik lagi lah, mana baru memayis. Kita tak tahulah. Tapi apabila saya mendengar saya nak dibawa ke India ni, saya rasa seronok lah. Dapat berjalan, dapat melihat negara orang, ya, terutama India yang pernah diperkatakan hebatlah negara itu. Walaupun saya kecil, saya dapat merasakan. Jadi pergilah saya pada umur yang sekecil itu. Tapi macam bagi saya ni, mula mengetahui adanya universiti ini ialah pada tahun 1967. Pada masa itu saya sedang berada di sekolah rendah Arab lah. Datang seorang pelajar lepasan daripada universiti ini melawat ke sekolah saya. Dia pun bercerita lah tentang Universiti Darul Ulum ni. Jadi saya dapati banyak keistimewaannya. Antaranya sistem akademik dia. Jadi akademik dia, masuk aja ke universiti ini, dia tidak perlu menunjukkan awak bawa sijil apa. Lakaran dunia pada zaman 60-an dan 70-an teramat beza dengan dunia yang kita alami sekarang ini. Cabaran yang dihadapi oleh bakal-bakal penuntut ilmu Malaysia di Darul Ulum susah untuk digambarkan oleh masyarakat zaman teknologi ini. Dunia pada waktu itu belum berhubung sepenuhnya, lalu jihad mengejar ilmu dipenuhi dengan kesusahan dan kesedihan. Tahun 1967, saya minta sebagai seorang guru ustaz, sebab saya ustaz. Maka interviewlah lepas berkenaan di Jabatan Pendidikan Kota Baru tu. Malangnya, selepas bertemu duga interview tu, jawapan mari gagal. Tetap berjaya jadi ustaz. Masa tu RM60 sebulan ustaz masa tu. Saya pun lagi susah sikit lah. Sedangkan kawan-kawan saya tu lulus jadi ustaz. Saya pun balik rumah lah. Rumah di Pasir Putih itu petang-petang seorang yang lah mana. Sebab saya pun fikir kegagalan saya dari temu duga untuk jadi ustaz tu bukan berarti kegagalan seterusnya, tidak. Tapi kegagalan sebagai tangga kejayaan saya. Kebetulan ada kawan pergi dah ke India. Di Madras. Pelajar di Madras, di sekolah Jamaliah College. Masa tu berutus surat tu, tak saya nak pergi India nak belajar dengan awak. Awak nak pergi tempat awak dulu lah. Bagi tahulah bagaimana caranya. Dia pun jawab mari. Masa tu kapal terbang tak ada mahal lah. Jadi kita pergi dengan kapal. Kapal laut daripada Pulau Pinang ke Madras. Saya pun tidak panjang cerita lah. Hati dah tertarik nak pergi dah. Maka pada akhir-akhirnya, yang mana pada masa guru-guru terdiri pada orang Mekah banyak daripada ulama-ulama tua. Tuan Guru, Mufti Kelantan, Haji Noh, Haji Mak Azin, Haji Mak Mekah, Haji Mak Barak, Haji Hamid. Dan akhirnya Tuan Guru Haji Nik Aziz balik daripada India. Mengajarlah dia mak. Maka saya pengaruh pasal nak pergi ke India. Terutama di India tu waktu tu belanja murah.
Tanggungan temuruh. Kita orang susah ni nak pergi Mesir tak ada, tak rok dak ni. Aku ngaji India. Waktu itu sudah ada 2 orang di kampung saya tu. Seorang ke Indonesia, zaman tu. Seorang ke India. Jadi saya terfikir, saya ni kena keluar juga. Kalau duduk dalam rumah, orang kata duduk kampung ni, tak berkembang lah, dia kata. Zaman tu kita mikir dah, bodoh lagi betul dah. Mikir tak berkembang lagu mana saya nak. Saya duk fikir nak pergi ke India. Waktu itu pasal kita Indonesia ni minat. Bahasa Indonesia ni sedap dengar lagu-lagu dia. Lepas tu dia kata lagu mana aku nak mesti dia pandai boleh cakap bahasa Indonesia ni. Itu cerita awal sampai ke awal dah. Di samping kita ngaji sekolah harap apa kita gini pas kebetulan kat rumah saya ni kita berhubung lah lagu mana cara belajar sini. Dengan belanja yang murah ke apa gitu gini, tertariklah saya. Dia kata mari sini kalau kita beres periksa penggal ke apa gitu gini, boleh makan peri. Peri lah, makan peri. Pitih tu ya terjemuh jadi makan neh lalu lah. Jadi boleh makan percuma. Dia kata, oh kalau macam ni tak apa. Saya berasa boleh ikut lah. Jadi waktu itu kita orang kampung susah, ibu bapa susah sama itu. Saya teringat juga mau lepuk saya ni. Sipan duit dalam lembek orang zaman dulu kan, sipan duit ada 10 riyal, 20 riyal, sipan dalam lembek. Tidak main bem tak ada lagi zaman tu. Sipan kata, saya tanya orang tua. Lagu mana saya panggil cik. Orang Kelantan yang bahasa cik. Orang baca ayah dah. Jadi saya cik kita saya bahasa kita dengan dia. Cik kita ni nak pergi India. Lagu mana? Cik boleh usaha ke? Nengung dia. Tapi ayah saya ni dia asalkan anak nak ngaji ya. Dia tu tak apa, dia sanggup cari. Dengan pak kerak dia ni dia cari. Walau sesok dia pergi lembu korban dia boleh jual dia dah. Pelajar-pelajar dari Malaysia semuanya telah menunjukkan keberanian, kecekalan dan pengorbanan yang tinggi untuk datang belajar mencari ilmu ke benua India yang jauh dari kampung halaman. Tawakal mereka cukup tinggi dengan sekadar membawa belanja secukupnya dan kepada Allah mereka serahkan hal-hal yang lain. Permulaan perjalanan saya menggunakan kapal laut. Masa tu kapal terbang ada, tapi duit aja yang tak ada. Jadi saya gunakan kapal laut 7 hari 7 malam daripada Madras ke Pulau Pinang, daripada Pulau Pinang ke Madras. Jadi dalam kapal tu saya hanya ada RM5 saja. Bila saya tanya kepada penumpang India tu, dalam 1 minggu ni berapa ringgit cukup ya untuk sampai ke sana? Dia kata paling kurang ada RM11. Habis sedangkan saya ada RM5. Jadi itulah saya pun tak tahu. Ketika itu saya teringatkan mak aja menangis. Jadi takdir Tuhan maknanya adalah kemudahan, pihak kelasi sanggup menanggung makan. Itu pertama. Yang keduanya, sebelum naik kapal tu, guru saya yang membimbing saya, Ustaz Asbullah tu, dia menyerahkan duit perjalanan lah, duit kocek sebanyak RM84. Dah ditukarkan kepada rupi RM230. Dia kata, Mat, ini duit Pak Hitam beri untuk kamu gunakan sampai ke Darul Ulum Deoband, India. Perjalanan sejauh 2,900 batu. Dengan duit kocek RM234 bersamaan dengan RM84. Jadi sekarang ni bila saya ingatkan macam satu gerun lah, kata orang Jawa ni, makna tak boleh nak fikirkan. Tapi rupanya pelajar-pelajar di sana dia dah atur lah. Jadi bila saya sampai dekat Madras, ada orang dah sambut, makan, minum, tambang kereta api semua dia dah uruskan. Jadi kebimbangan saya tadi dah kurang lah. Itulah maknanya dalam perjalanan tu. Naik kapal namanya kapal State of Madras tahun 1966.
pada bulan 10. Naik kapal tu daripada pelabuhan Port Swettenham. Itu pelabuhan Kelang lah sekarang ni. Selama 6 hari, 6 malam sampailah di Madras. Dan daripada Madras, kami pelajar-pelajar ini, kanak-kanak ini ditempatkan di satu tempat namanya Sidik Sarai, tempat persinggahan musafir-musafir daripada luar negara menginap di situ tanpa bayaran apa-apa, makan free, semua free. Tu ditempatkan di situ. So kami berada di situ selama sebulan lebih dan dibawa ke Lucknow, sebuah kolej Nadwatul Ulama. Kolej Nadwah College ini pengasas dia Abdul Hasan Ali Nadwi yang ulama terkenal juga. So, saya bertempatkan di situ. Pada ketika itu ada beberapa 2-3 orang saja pelajar Malaysia di situ. Jadi mereka sebagai senior di situ, jadi meletakkan saya dan rakan-rakan yang lain di asrama yang berlainan. Asrama tu dia ada 7-8 asrama. So, seorang letak di lain-lain tempat. Dia tak bagi kita bercampur. Kerana dia nakkan kita ni supaya boleh menguasai bahasa Urdu dan juga bahasa Arab. Dia pasal pengantar di universiti ini, kolej ini adalah Urdu dan Arab. Jadi begitu begini 3 tahun saya berada di sana, mendapat asas lah pengajian Al-Quran dan juga belajar sedikit bahasa Farsi, bahasa Urdu dan sebagainya. Setelah habis di situ, peringkat rendah, saya pun dibawa ke Deoban pada tahun 1969. Itulah bermula saya di Deoban. Saya masuk di situ, saya kecil dan saya tidak mempunyai asas pengajian bahasa Arab daripada Malaysia apa semua. Saya masuk bahagian Quran, tajwid dan qiraat, iaitu Mahat Tahfiz lah. So dalam Mahat Tahfiz ini ada 2 orang sajalah anak Melayu. Saya dengan Maulana Asri sekarang ada di Kelantan. Kami di situlah. Maulana Asri memang terkenal lah. Dia sebagai jagoh yang jago apa untuk menentang Syiah di Malaysia ni, dialah. JAKIM menggunakan dia. Jadi saya sama dia lah dulu pelajar 2 orang ni lah di situ, yang mulanya di situ dan berakhir di situ. Tidak ada lagi selepas itu yang belajar Quran. Jadi yang mana yang belajar datang situ, yang mana lain-lain pelajar lain, mereka telah mempunyai asas di Malaysia. Mereka belajar pondok, sama ada daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Kedah, daripada Perak, mereka semua mantap. So bila sampai di sana disambung dengan pelajarannya, ada yang sambung pelajaran daripada peringkat awal 8 tahun sampailah habis dia mendapatkan ijazah Fadil, dia panggil. Fadil ini kalau kita di sini ke BA Honours lah, selama 8 tahun. Ada yang datang sana, dia buat 4 tahun. Pasal dia pengajian di sini dah tinggi. Jadi pekat tu. Jadi masa tu saya ingat dia ada 2 ekor lembu. Dia nak pergi India tu, jual seekor. Nak buat tambah. Tambah kat masa tu, paling-paling 200 lebih tu. Terik dah tu harga tu. Sampai tu. Kadang-kadang tak apa pun pekat tu. Jadi nak ayatnya, pitih ni susah. Jadi ada lembu kurus, jual. Lepas tu mula-mula jual gemuk dulu. Kita kecik bahasa gitu lah. Pasal lama jual kurus. Cara tu lah ngaji yang itu. Lepas tu saya beli tiket 13 Ming. Dia ingat cerita 13 Ming. 13 Ming ni saya dah beli tiket. Kita tak tahu lagi nak jadi 13 Ming. Tiket beli dah di Bostik di Kota Baru ni akan naik di Pulau Pinang. Naik kapal di Pulau Pinang. Tarikhnya masa tu saya ingat 17 Ming. Nak bayar 17 Ming nak bayar. Tapi rusuhan masih panas-panas lagi. Baru reda lah, reda. Lepas tu dah ke mana ni kita ni nak belayar ni 17 hari bulan ni. Lepas kebetulan waktu itu banjir di Kelantan. Allah, banjir besar.
Tak. Jadi hari tu ngaruh air. Dorong tangguh ngaruh air sekali. Pekubik. Ayah tak tengok tak paling dah. Dorong tangguh kat bakal direct. Jalan kaki sampai Semah 5 batu. Pekubik. Kereta bah dia ada, bah yang ada masa tu, zaman tu ya. Bah petani jalan selai. Saya gratis bersikap nak beli tiket tu. Nak usaha. Kalau nak usaha dak nak naik bah, tapi tidak berpada, saya gratis bersikap lebih kurang Semah Kota Baru berapa batu tak tahu lah. Lepas tu daripada rumah saya ke Semah 5 batu. Lebih kurang mata 15 batu lah. Hari nak naik kapal tu, situ kita sebut lah. Sebut tak ke mana. Kapal ni tembok. Dia undur. Sedih lah. Lama-lama kau jauh. Lama-lama hilang pandangnya. Lepas tu saya pun mikir, cari pasal aku ni. Nak tuju nak pergi mana ni? Dah lah tak kerti. English tak kerti. Masa tu tak kerti. Habis kerana semangat. Semangat nak pergi India ni. Ni hari duduk dalam laut. 2 hari tu kita berasa bang molek lagi. Masuk hari kedua, yang ketiga sampai kena dekat sana ayah. Bang peluh. Tak mandi dah kita pun hak rajin mandi tak mandi. Payah. Berbuk air kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Lepas tu kita duduk tu. Ban dia panggil. Ban ni bawah air tu. Panas. Ya. Panas. Ekong tak ada. Cuma dia ada lubang. Lubang ni dia buat capur tu. Buat masuk angin, masuklah ke dalam. Tak padat. Orang ramai. Bahkan teka angin dah lain. Angin tak masuk. Jadi gitu lah. Duk buat lah. Pusat pengajian Islam yang ditubuhkan oleh Muhammad Qasim Nanautawi ini sebenarnya turut merupakan pusat pendidikan yang menarik minat ramai rakyat Malaysia, terutama pada tahun-tahun 1960-an dan 1970-an. Dan kebanyakan mereka adalah lulusan pondok-pondok yang terdapat di seluruh negara. Lulusan Darul Ulum kebanyakannya diterima untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi di Universiti Azhar dan lain-lain pusat pendidikan tinggi Islam di Timur Tengah. Disebutkan bahawa Darul Ulum Deoban merupakan institusi pendidikan pertama kali di India yang tidak pernah dibiayai oleh pihak kerajaan maupun swasta. Darul Ulum Deoban menawarkan pengajian percuma, buku-buku dan juga asrama kepada pelajarnya sejak dari awal penubuhannya. Sistem ini sangat unik di dalam dunia akademik, malah ia masih mampu berdiri teguh dalam melahirkan sarjana-sarjana Islam yang berkualiti. Tentang belajar di sana, sebenarnya 100% percuma. Tak ada yuran kemasukan, tak ada yuran asrama, tak ada yuran pembelajaran. Malahan pihak universiti menanggung pelajar 100%. Makan, minum, penginapan semua percuma. Itu yang saya kagum dengan sana. Jadi bagi mereka yang sanggup tinggal di asrama memang dapat peruntukan inilah percuma. Tapi bagi kita orang Melayu, dia tak dapatlah nak duduk bersama dengan pelajar-pelajar India kan. Kalau dalam satu dom tu kat 11 orang, 12 orang. Hanya muat-muat tilam untuk kita tidur saja. Jadi kebanyakan kita menyewa di luar. Dan makan pun kita masak sendiri. Sebagaimana kita ketahui lah, macam di Deoban ini, dia suruh kita belajar aja. Belajar aja, semua dia sediakan. Itu yang seronoknya. Tak macam negara lain ataupun di Malaysia sendiri.
nak kena ada yuran, makannya, pakaiannya, apa segala-gala. Sana tidak. Semua dia sediakan. Tempat tinggal di sana, ada asrama dia. Kemudian makanan dia 3 kali sehari bagi makan free. Kemudian kitab-kitab pengajiannya, kitab besar-besar kitab dia bagi pinjam. Ambil tinggal tahun 1 ambil tahun 1 punya. Lepas tu bila habis belajar pulangkan, begitu. Semua free. Segala-galanya. Kemudian ada juga yang mana yang betul-betul tidak mampu, apa tu, dia bagi juga, ada dia bagi beasiswa universiti ni. Kan? Punya maknanya dia punya berkendakkan supaya kita ni pergi menumpukan pengajian kita di sana. Jadi dari situlah kita merasakan ini satu peluang yang baik apa semua, dan alhamdulillah kita dapat menghabiskan masa kita di situ dengan pengajian yang diberikan secara ikhlas dengan segala-galanya, walaupun kita memerlu jugalah penghantaran keuangan daripada keluarga kita pada rumah. Kadang-kadang kita rasa juga nak makan di luar. Dan kami, di antara kami ada yang tak berapa sesuai lah nak duduk di asrama sepanjang. Kita sewa di rumah. Ada rumah sewa di luar yang murah-murah kita sewa. Jadi itulah cara kehidupan kita di sana. Oleh kerana sejarah revolusi menentang penjajahan British dan East India Company, institusi Darul Ulum membuat keputusan untuk menjauhkan diri daripada apa-apa bentuk peninggalan daripada rejim zalim itu. Antaranya adalah dari segi pemakaian pelajar-pelajar di Dioban yang mengenakan pakaian seragam yang sangat unik dan sinonim dengan Darul Ulum. Alhamdulillah kita masa belajar di Dioban ataupun di universiti yang ala Dioban ini, dia ada macam cara makan, cara berpakaian apa semua yang diperuntukkan. Yang nak kata wajib tak wajib, tapi itu memang disuruh supaya kita berpakaian menutup aurat macam ini, tidak menampakkan ala Eropah, Inggeris ke Perancis saya tak mau. Seluar ke, seluar pantalon, seluar jeans, apa itu tak boleh. Tak boleh pakai. Sama ada kita pakai baju sampai bawah, jubah, tapi kebanyakannya selalunya Maulwi ni student lah. Kalau Maulana tu dah jadi guru. Jadi Maulwi macam saya ni kena pakai baju kurta, ini pun tak pakai. Ini dah jadi Maulana pun pakai. Pakai ini kurta, bawah ni dipanggil pajama. Ini pajama. Ini pajama, ya. Ni. Dan kita harus kena ada janggut. Ada janggut, ada jambang, ada jambut. Jambang tak ada tak apa, janggut kena. Ramai tokoh-tokoh dari Malaysia yang lahir dari didikan Darul Ulum telah berjaya sehingga memegang jawatan-jawatan yang tinggi dalam kerajaan serta institusi-institusi pendidikan tinggi. Antaranya ialah Tan Sri Datuk Ibrahim Haji Lembut, mantan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan. Datuk Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir, mantan Yang di-Pertua Iadim. Ustaz Muhammad Asri Yusof, seorang pendakwah. Allahyarham Dr. Abdul Hayal Abdul Syukur, pakar hadis dan bekas pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi di UTM Malaysia, Profesor Dr. Selamat bin Hashim. Dan juga Allahyarham Datuk Ishak Haji Baharun, bekas Mufti Selangor. Antara tokoh-tokoh yang masyhur yang dengan dalam pengetahuan saya, mungkin saya tahu 10% je. Saya akan sebut dalam 10% lah tokoh-tokoh yang di Malaysia. Ya, yang pertama tokoh dia sebelum iaitu arwah Tuan Guru Nik Aziz lah. Sezaman dia ataupun sebelum dia, Tuan Guru Ishak Bahrum. Dia pernah jadi Mufti Selangor.
Tunggul Dani Aziz. Kemudian ramai lagi lah wakil-wakil rakyat yang telah tiada. Mahkamah Syariah kita ada Tan Sri Dr. Ibrahim Dambut. Kemudian kita ada juga wakil rakyat Pasir Putih dulu bekas, iaitu Datuk Cik Min. Dia wakil rakyat Pasir Putih dan dia juga bekas timbalan ketua pengarah JAKIM. Dan juga kita ada Datuk Ghazali Shahabuddin. Dia juga timbalan ketua pengarah JAKIM. Dan yang lain-lain banyaklah ustaz yang mengajar apa semua. Kita ada lebih 400 orang lah. Yang profesor, ada profesor universiti, ada Profesor Abdul Hai daripada Deoban, arwah. Ini Profesor Selamat, Universiti Hai tadi, Universiti Malaysia, Universiti Melaya. Profesor Selamat, Universiti UTM. Kita ada lagi Ustaz Abdullah Omar daripada Universiti UITM. Ramai di universiti pun ramai yang jadi pensyarah-pensyarah, yang profesor ada. Kemudian yang dalam bidang perniagaan pun ada. Jadi mereka ini sebenarnya sebelumnya tidak ada dalam fikiran mereka ini nak ke arah itu. Termasuklah saya. Tuan Selamat bin Hashim, mantan profesor di Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, merupakan bekas pelajar dari Darul Ulum Deoban. Beliau berjaya mengorak langkah dalam kerjaya sebagai tenaga pengajar di UTM, hasil keberkatan menuntut ilmu di Darul Ulum. Bersama kita ni ada 3 buah buku yang ada kait-mengait dengan kisah pembelajaran saya di Darul Ulum Deoban. Pertama sekali yang buku di atas ni, buku ni saya tulis merupakan catatan harian saya lah. Datuk Dr. Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir merupakan bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia, YADIM, dan beliau juga telah menuntut ilmu di Darul Ulum Deoban. Malah beliau telah bermastautin di India sejak umur 11 tahun dan fasih berbahasa Urdu. Cahaya bulan, kota baru में हम देवबंद के alumni इकट्ठा कर रहे हैं सब. अभी जो आया हमारा सामने इस वक्त मौलाना कादिर साहब है, मौलाना सलामत प्रोफेसर मोहम्मद सलामत साहब है, और इधर हमारा बुजुर्ग मौलाना सैफुद्दीन हाजी दाऊद है, और इधर हमारा मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन पासिर पुते से. अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सब देवबंद के वहाँ से फारिग, देवबंद से फादिल ने वहाँ पर अपने इल्म हासिल किया वहाँ पर देवबंद में. अल्लाह माशाल्लाह ये लोग सब बड़ा बड़ा आदमी बन गया. एक तो प्रोफेसर है, और ये हमारा इधर के उस्ताद, बहुत बड़ा उस्ताद यहाँ पर, और ये हमारा तो गुरु इधर भी रहते, दोनों सब तो गुरु यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह. और ये लोग सब उसके बाद यहाँ जो देवबंद में जो पढ़ते हैं उससे पहले हमारा इधर तान श्री दातू श्री अब्दुल अजीज ने अजीज, आप सब जानते हैं ने अजीज, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर था पहले. अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह वो. Sebenarnya nak cerita banyak peristiwa-peristiwa. Kerana saya bila di sana saya dah adaptkan diri saya tu macam saya seorang orang India juga. Saya ni bukan orang Melayu dah. Sebab tu saya delutekan diri saya banyak berkawan di sini dengan anak-anak orang India. So saya bebas masuk rumah-rumah jiran, saya bebas masuk. Budaya lain, tapi kita Melayu kita ni memang ada juga unsur budaya India ni memang ada. Kita di Malaysia ni dah ada dah. Dalam keluarga kita pun dah ada. Jadi kita boleh adapt, cepat boleh adapt. Cuma ada yang lain-lain tu kita adjust lah. Jadi yang tak boleh saya nak lupakan, bila saya dah adapt tu dah baik bertemu dengan orang, saya kebetulan jadi macam keluarga angkat kaum Khan ni, Khan. Dia ada ni macam Shahrukh Khan apa semua kan, jadi golongan Khan ni. Bila jadi dia dah menganggap kita tu dah bukan macam orang luar, bukan macam orang Malaysia dah. Jadi dia anggap kita ni bila dia kenal-kenal saudara yang lain datang, saya kenal ini Aziz Khan.
Saya ni dia tabal sebagai khan juga. So nak buat pertabalan, saya kena balik kampung dia di Bulan Syahir. Dioban ni macam yang keluarga saya ni macam pendatang lah, tapi dah keluarga dia dah berpuluh tahun dah di Dioban ni. So kena balik kampung dia. Balik kampung, buat satu keramaian satu malam tu, buat pertabalan, meletakkan saya sebagai Aziz Khan. Aziz Khan maknanya masuk dalam keluarga dia punya ni lah. So kita jadi keluarga lah. Sampai sekarang, saya kalau pergi di India, saya wajibkan diri saya pergi ke Dioban, rumah keluarga angkat saya ni. Jadi saya sebelum Covid, daripada saya habis belajar dulu, tiap-tiap tahun saya akan pergi ke India. Walaupun saya habis di India, saya pergi belajar di Al-Azhar, balik on the way back daripada Cairo, singgah Delhi, pergi Dioban. Itu. Darul Ulum Dioban merupakan sebuah institusi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah terbesar dan berpengaruh di seluruh dunia Islam. Pada masa yang sama, telah ditanam dalam diri setiap pelajar erti keikhlasan, persaudaraan, kesederhanaan, qanaah dan zuhud. Di dunia kepondokan inilah, mereka belajar dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Kerana Allah semata-mata, bukan kerana manusia. Dan belajar kerana ikhlas. Inilah yang diterima oleh Allah. आमदनी है उसकी मतलब वो यकीनी बन जाए, ऐसा नहीं, बल्कि आम चंदे पर दारुल देवबंद को चलाया जाए। तो उनका मानना ये था कि जो बरकत उसके अंदर है वो 150 साल की तारीख इस बात पर शाहिद है कि ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा। इसलिए हमारा तमाम मदार जो है वो आम चंदे पर है, आम मुसलमान। Dalam mengejar cita-cita dan impian, masyarakat Islam terpikat dengan rentak dunia barat, di mana kerjaya serta gaji yang lumayan diletakkan sebagai matlamat utama apabila menyambung pelajaran. Sedangkan apa yang lebih penting adalah untuk mengejar keberkatan dalam mencari ilmu. Kerana apabila ilmu yang dicari itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan mencari rezeki akan terbuka luas. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Maka niatlah mencari ilmu itu untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan daripada Allah yang Maha Mengetahui. Ilmu yang dicari dengan alasan selain Allah, seperti untuk mendapatkan pengiktirafan dunia, kekayaan, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, hanya akan membawa kepada kerosakan. Arwah orang tua saya, keluarga saya dan yang lain-lain menghantar ke India untuk kita menghasil atau mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu agama lah. Dapat pemahaman Al-Quran, dapat bidang agama pengajian Islam dan segalanya, mana kita memantapkan. Dan tidak ada seorang pun yang berfikiran aku balik ini nak kerja apa. Kita tak terikat ke situ. Dan tidak ada yang berangan-angan pun balik nak pegang jawatan ke, kerja ke, menunggu kita. No such thing sana. Kita belajar agama ni untuk nak melengkapkan diri kita kepahaman agama itu sebagai amal yang mana kita dah belajar dan mak bapak kita pun dah ajar. Dia kata inilah ilmu yang akan menjamin masa depan kau. Kau dah ada ilmu ni, cara mana kau nak mengolakkan kehidupan kau? Dan kita sama nak berniaga ke, nak bertani ke, nak mengajar ke, nak apa ke, tapi ilmu tu penting. So banyak bila balik tu mereka buat kerja sendiri ataupun akan menjadi guru-guru di kampung, mengajar di masjid-masjid. Itulah. Tapi dan mereka ni hidup alhamdulillah. Hidup tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tersasar. Mereka ni hidup bahagia, berumah tangga dan mempunyai kehidupan yang bagus juga. Kita ni memang kampung sungguh. Tubik daripada kampung sungguh. Jadi daih lah. Tapi kerana semangat tu nak ngaji juga, kita sanggup harus ni. Dah gitu ya. Saya waktu itu. Saya pernah lara ayat juga lah. Kata abah dong ngaji, pamai susah.
Ni PT ada zaman ada PT mengaji suruh. Tapi moga benda tu Allah Taala belaka raja. Kadang-kadang kita nak lagi ni tak jadi. Ada jadi lagi lain. Jadi benda gitulah saya. Ketika dia kena semangat dia. Terima kasih betul-betul kepada tua saya. Pengorban dia. Dia jual tanah sikit. Kebun. Dia jual kebun. Lepas tu hasil daripada saya berjaya, adik-adik saya tu belaka. Berjaya belaka. Sampai pergi kat universiti lah, itu kita kata berjaya lah tu lah. Lepas tu dia nak kerja apa tu, boleh ada dia. Dia tu mengaji sampai universiti. Mana ilmu dah ada sikit banyak. Kalau jatuh mana pun boleh hidup. Dah gitu ya. Jadi dah gitu lah. Orang kata berkat ketua.